Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan topik ataupun tajuk yang ketiga mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 3, iaitu algoritma. Apa yang dimaksudkan dengan algoritma? Satu siri langkah atau tindakan yang jelas yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output yang dikehendaki. Okey. Ini bermaksud, maknanya pembangunan algoritma ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam konteks pengaturcaraan. Jika kita nak membangunkan suatu aturcara yang baik, maka semasa proses pembangunan aturcara tersebut, kita perlu juga bangunkan algoritma. Cara bangunkan algoritma ni mudah je. Tulis algoritma tersebut menggunakan dua kaedah. Yang pertama ialah pseudocode, yang kedua ialah carta alih. Pembangunan algoritma juga merupakan teknik pengitlakan yang melibatkan pembinaan langkah-langkah bagi penyelesaian sesuatu masalah. Okay. Dalam konteks kita akan mempelajari dua jenis algoritma, iaitu algoritma search dan yang kedua ialah algoritma sort. Okey, untuk search kita ada dua jenis search, iaitu yang pertama ialah linear search dan yang kedua ialah binary search. Search, definisi ataupun konsepnya adalah proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Linear search, kita tengok kepada definisi ataupun konsep linear search. Teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Algoritma ni akan mencari bermula dengan item pertama yang terdapat dalam senarai tersebut dan seterusnya diteruskan dengan item kedua dan item yang ketiga dan seterusnya lah. Jika item yang dikehendaki itu tiada dalam tidak diperoleh sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Binary search adalah merujuk kepada carian ataupun teknik yang melibatkan keputusan dua pilihan. Binary search ni bagaimana kita nak menggunakan algoritma binary. Algoritma perlu menyusun ataupun item tersebut perlu diisi dalam urutan menaik. Sebagai contoh, kita bagi contoh mudah, nombor lah. Jadi kalau ada satu senarai nombor yang banyak, kita perlu susun dulu nombor-nombor tersebut dalam urutan menaik. Kemudian bila kita dah susun turutan menaik, item di tengah senarai akan disemak. Jika item dikehendaki, maka carian tamat. Kalau jumpa, terus tamat. Kedua, seterusnya, kalau tak jumpa, jika tidak, item dikehendaki dibanding dengan item di tengah senarai. Dan proses diulang sehingga item yang dikehendaki diperolehi. Jika tidak diperolehi, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Carian secara linear, jadi kita tengok kepada contoh dalam buku teks. Kamu boleh tengok rujuk kepada contoh pada muka surat 63. Iaitu contohnya Irina dan kakak mangga. Jadi dalam contoh tersebut, dia nak cari buah mangga kan. Jadi senarai yang dia ada adalah bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat dan bahagian kelima. Dengan menggunakan linear search, linear search ni, kita mula daripada item yang pertama, ikut turutan. Sebab dia dalam susunan linear, maka kita gunakan linear search, kita akan ikut turutan. Jadi langkah yang pertama, carian bermula di bahagian pertama. Adakah buah mangga berada di bahagian pertama? So tengok langkah pertama, bahagian pertama ni buah mangga tak? Bukan. Maka kalau bukan buah mangga, dia ni buah pisang, dia akan pergi kepada langkah yang kedua. Jadi bahagian pertama tadi mengandungi buah pisang, bukan buah mangga. Carian menuju ke bahagian kedua. Adakah buah mangga berada bahagian kedua? Tengok bahagian kedua ni apa ni? Buah apa ni? Buah manggis, bukan buah mangga juga. Jadi diteruskan lagi. Carian belum berhenti. Bahagian kedua mengandungi buah manggis, bukan buah mangga. Carian menuju ke bahagian ketiga. Adakah buah mangga berada di bahagian ketiga? Tengok.
Ya ke buah mangga? Ya. Jadi jika dia dah jumpa item tersebut iaitu buah mangga, maka carian akan dihentikan. Okay, untuk seterusnya iaitu binary search. Okay, seperti yang cikgu sebutkan tadi, binary adalah merupakan teknik carian melibatkan keputusan dua pilihan. Okay, dan secara teorinya binary ini lebih efisien berbanding dengan linear. Okay, jadi kita tengok kenapa binary ini dianggap lebih efisien berbanding dengan linear search yang kita pelajari. Okay, kita tengok satu contoh pada muka surat 66. Okay, diberi satu senarai nombor yang dicari ialah 35, 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, 53, 62. Okay, jadi awak tengok okey, dia dah beri. Okey, kita perlu yang pertama, langkah pertama sebelum kita buat binary ni, kita perlu susun dulu ikut turutan nombor. Tapi dalam contoh ni, dia dah susun 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, 53, 60. Okey, dia dah susun, jadi kita tak perlu susun lagi lah. Ikut turutan menaik. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita perlu tambahkan ataupun letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Indeks bermula dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya ada 9 item. 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9 item tapi indeks 8 sebab dia bermula dengan 0. Okey. Selepas kita letakkan indeks, kita kenal pasti item pertengahan. Untuk mencari item pertengahan, formula yang digunakan ialah indeks terkecil tambah indeks terbesar bahagi 2, 0 tambah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Maka item pertengahan adalah berada pada indeks 4 iaitu 42. Ini item pertengahan. Okey, kenapa kita perlu kenal pasti item pertengahan? Okey, bila awak dah ada item pertengahan, okey, awak tengok dia dah ada item pertengahan kat sini 42, maka dia akan tengok kepada nombor yang kita nak cari tadi. Nombor kita nak cari dia 35. Okey, 35 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 42 yang item pertengahan kita? Lebih kecil. Maka kalau lebih kecil bermaksud 35 ni adalah berada di sebelah kiri. Kiri senarai kita. Maksudnya sebelah kanan ni kita dah tak tengok dah. Sebelah kanan ni indeks 5, 6, 7, 8 ni kita dah tak tengok. Kita dah boleh abaikan. Maknanya carian kita menjurus kepada item di sebelah kiri, item pertengahan. Item pertengahan 42, sebelah kirinya ialah 39, 35, 30 dan 12. Okey, oleh sebab 35 lebih kecil daripada 42, maka item 42 dan item-item selepasnya diabaikan. Kenal pasti item pertengahan dalam senarai yang tinggal. Okey, bermaksud, okey awak tengok tadi kita dah dapat item yang perlu kita abaikan. Okey, 5, 6, 7, 8 ni kita dah tak perlu tengok lagi lah. Kita dah blurkan dia. Kita dah tak payah cari lagi lah. Jadi senarai kita sekarang ni tinggal item pada indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan indeks 3. Ada tinggal berapa item? Ada tinggal sebanyak 4 item sahaja yang terlibat dalam pencarian. Okey. Jadi untuk mengenal pasti, kita buat lagi pengiraan 0 tambah 3, 3 bahagi 2, 1.5.
Jadi 1.5 kalau kita bundarkan dia jadi 2 kan. Sepatutnya indeks yang kedua. Tapi dalam kes ni, dalam binary search ni awak tengok bahagian tahukah anda ni, titik pertengahan yang menghasilkan nombor perpuluhan akan dibaca oleh komputer sebagai nombor bulat. Macam saya sebut tadi lah. 3/2 sama dengan 1.5. Okey. Jadi komputer akan membaca bukan nombor yang kita bundarkan kepada yang terhampir. Maksudnya kalau 1.5 tu kalau kita bundarkan dia jadi 2. Tapi komputer baca sebagai 1. Itu kena ingat. Sebab itu indeks ni ialah indeks pertengahannya merujuk kepada nilai indeks 1 iaitu 30. Okey. Jadi awak tengok. Okey. So indeks tadi 31 tadi kita dah dapat. Kita dah buat 0 tambah 3 bahagi 2 tadi dapat 1.5. 1.5 kita bundarkan dapat 1 kan. Okey. Jadi kita bandingkan nilai 35 dengan 30. So didapati 35 lebih besar daripada 30. Okey. Jadi oleh sebab 35 lebih besar daripada 30 maka item 30 dan item sebelumnya diabaikan. Okey, kenal pasti item pertengahan dalam senarai yang tinggal. Maka yang tinggal sekarang ni ialah 2 item item 35 dan 39. So item pertengahan ni 2 tambah 3, 5. 5 bahagi 2 sama dengan 2.5. 2.5 kalau ikut binary, komputer punya dalam binary search titik pertengahan tadi yang awak baca maklumat daripada buku teks, buku surat 66 ni. Okey. 2.5 dia dibundarkan bukan jadi 3, dia jadi 2. So kita punya item pertengahan ialah 2. Maka kita ambil nilai 2 tadi 35 bandingkan 35 dengan 35 didapati 35 sama dengan 35. Maka carian selesai. Cari nombor 3 dalam senarai 451720. Okey, jadi dalam buku kerja tu dia beritahu awak buat jadual, betul? Okey, bagaimana nak buat jadual? Okey, mula-mula awak tengok ada berapa item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item, jadi jadual yang perlu awak buat. Buat jadual ringkas saja. Awak buat jadual gini, tulis cubaan, kemudian ya atau tidak. Okey, jadi dalam contoh kita ada 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kita buatlah 6 baris. 1, 2, 3, 4, 6. Okey, tengok cubaan dia. Cubaan pertama, maksudnya kita tengok pada item tu, bandingkan. Okey, item pertama nombor 4. Maknanya cubaan pertama nombor 4 adakah sama dengan nombor 3? Tidak. Tidak. Tulislah tidak. Okey. Yang kedua, cubaan kedua, item 5 pun tidak. Okey. Cubaan ketiga, item 1 pun tidak. Cubaan keempat, item 7. Item 7 betul. Cubaan yang keempat. Tidak. Okey, yang kelima pun tidak. Yang keenam pun tidak. Okey, kalau tak ada macam mana? So jawapan. Tulislah jawapan. Nombor apa tu? 3 kan? 3 tiada
dalam senarai. Okey, senarai. Nombor 3 tiada dalam senarai. Okey. Macam tu jawapan dia. Okey, kalau ada dalam senarai macam mana? Contoh saya bagi satu soalan. Saya ambil. Okey, cari nombor 4 dalam senarai 37542. Okey, cari nombor 4 dalam senarai 37542. Okey, kita buat jadual. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Okey. Cubaan ya atau tidak Okey. Jadi sekarang ni bandingkan cubaan 1 nombor 3 kan? Bukan jawapan, tidaklah. Cubaan 2 nombor 7 pun bukan jawapan, tidak. Cubaan 3 nombor 5 pun tidak. Cubaan 4 nombornya ialah 4, maka jawapan ya. Okey, jadi nak teruskan lagi tak dengan nombor yang berikutnya? Maka tak perlulah. Awak biarkan kosong jadual awak dan tulis jawapan. Okey, nombor 4 berada di kedudukan berapa? Kedudukan cubaan yang keberapa tadi? 4 kan? Kedudukan 4 dalam senarai. Okey. Siap untuk linear search. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh binary search. Binary search, cikgu ambil soalan daripada buku teks. Cari nombor 10 dengan menggunakan binary search. Okey, daripada satu senarai nombor iaitu 25, 10, 35, 45, 5, 30, 15. Okey, untuk binary seperti yang cikgu terangkan tadi, langkah yang pertama awak mesti susun nombor ni mengikut turutan menaik. Bermaksud kita buat 5, 10, 15, 25, 30, 35, 45 25, 30, 35, 45. Okey. Jadi awak kira dalam soalan ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita tulis pun mesti 7, mesti tally lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. Kemudian kita buat indeks. Kita letakkan nombor indeks. Nombor indeks maknanya akan bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor indeks ni akan menentukan indeks tengah. Okey, jadi langkah yang pertama, awak akan buat kiraan daripada nilai yang terkecil, indeks terkecil 0 tambah indeks terbesar dalam senarai 6, kemudian dibahagi dengan 2. Maknanya 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, tengok ini indeks pertengahan. Indeks pertengahan. Okey, tengok indeks pertengahan 3 ni. Ni indeks pertengahan. Maksudnya nilai dia ialah 25. Yang kita nak cari ialah berapa nombor soalan kita tadi? 10. Okey. Jadi awak buat perbandingan. Okey, dalam langkah yang kedua ni 10 lebih kecil daripada 25.
Bermaksud 25 dan seterusnya akan kita abaikan. Boleh potong lah. Boleh potong. Okay. Jadi yang tinggal ialah 5, 10, 15. Indeks 0, indeks 1, indeks 2. Okey, 10 lebih kecil daripada 25. Okey, maka indeks yang tinggal berapa ni? 0 tambah 2 bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 sama dengan 2 bahagi 2 berapa? 1 kan? 1. 1 ni ialah indeks pertengahan. Okey. So 1 awak buat indeks pertengahan 3. 10 sama dengan 10 lah. Maksudnya, okey, kita tengok tadi kiraan indeks pertengahan dia ialah 1 kan? Okey, kita tengok dalam senarai, 1 merupakan nilainya adalah 10. Indeks 1 nilainya 10. Yang kita nak cari ialah nombor 10. Okey, jadi 10 sama dengan 10, maka dalam langkah 3 ini, item telah ditemui, carian selesai. Okey, boleh? Boleh. Okay, itu contoh dalam buku teks. Kalau kamu tengok pun, buku teks ni muka surat 68 boleh cuba. Okay, boleh cuba aktiviti 3.1. Okey, seterusnya kita tengok kepada satu contoh dalam buku kerja. Cari nombor 43 dalam senarai 20, 35, 43, 44, 60, 72, 88, 95, 98. Okey, soalan dia pelik sikit. Kemudian dia ada jadual. Daripada awak jadual. Oops. Daripada awak jadual. Okey. Jom cikgu lukis kat sini. Okey, dalam jadual tu dia tulis sini cubaan 1, 2, 3. Awal, akhir, mid. Isi ni apa ni? Awal, akhir, mid. Okey, langkah yang pertama seperti yang tadi, awak akan buat susunan. Susunan nombor tadi 20. Okey, tengok dulu dia disusun ikut turutan tak? Menaik tak? Okey, saya tulis dulu. Okey, nampak? 20, 35, 43, 44, 60, 72, 88, 95, 98. Okey. Nampak susunan dia menaik kan? Kalau dah menaik awak tak payah usik lah. Jadi awak cuma perlu tambah indeks number je. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 indeks number. Okey, jadi untuk langkah yang pertama, L1, macam biasa tadi kita buat. L1 maknanya 0 tambah berapa? 8 kan? 8 bahagi 2 sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey. Maknanya indeks yang keempat. Okey. Jadi kita dah boleh isi dah dalam kita punya jadual tu. Okey.
Awal ialah kosong. Maksudnya indeks pertama. Akhir ialah 8. So mid dia tadi ialah 4. 4. Kemudian kita nak cari nombor 43 kan? Okey, 43. Tengok dalam indeks yang awak dapat tu. 43 ni kecil daripada 60 ke besar daripada 60? Kecil. So nombor selepas 60 dan 60 kita boleh abaikan. Jadi yang tinggal ialah 0, 1, 2, 3. Okey, kita dah boleh isi dah dalam jadual kita ni. Awal 0, akhir 3. Okey, middle 0 tambah 3 bahagi 2. Sama dengan 3 bahagi 2, 1.5. Ingat, dalam binary kita bundarkan 1.5 akan jadi 1. Okey, bukan 2. 1.5 jadi 1. Okey, jadi 1 ni tadi, kita tengok kepada nombor indeks 1. Okey, yang nombor kita nak cari ialah 43. 43 ni lebih kecil ke lebih besar daripada 35? Lebih besar. Maka nombor yang sebelum 35 dan indeks yang sebelumnya kita boleh abaikan. Okey. Jadi yang tinggal sekarang ialah 2 dan 3. So awal 2, akhir 3. 2 tambah 3, 5. 5 bahagi 2, 2.5. 2.5 bundarkan jadi 2. Okey, 2. Okey. Nampak? So nombor indeks 2 ialah bernilai 43. Sama tak dengan soalan? Sama. 43 bersamaan dengan 43, maka carian dihentikan. Okey. Selesai soalan. Okey, carian dihentikan setelah melakukan percubaan ketiga. Okay, dari segi efisien, linear search adalah tidak begitu efisien. Sebab apa? Sebab dia akan semak daripada item pertama, item kedua, item ketiga sampai item yang terakhir. Jadi dia tak efisien sebab tadilah sebab dia akan semak satu persatu. Untuk binary, jika dibandingkan dengan linear, maka binary dianggap lebih efisien, lebih jimatkan masa. Kerana apa? Kerana dia tak perlu semak semua item seperti linear. Dia akan semak item tengahan, bandingkan item tersebut. Dia juga sesuai digunakan pada senarai dengan item yang banyak. Jadi cikgu harap anda dapatlah sedikit idea dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pembangunan algoritma, linear search dan binary search. Jadi untuk next video, cikgu akan terangkan tentang algoritma sort yang terdiri daripada bubble sort dan bucket sort. Okey. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.